Ini baru masuk bab baru. Faraun telah bersalah-salahan. Telah bersalah-salahan ulama pada membasuh akan tempat yang digigit oleh anjing memburu. Anjing memburu, atau anjing ni nama dia anjing muallamah, anjing yang diajar untuk memburu. Pada membasuh akan tempat yang digigit oleh anjing memburu akan binatang yang halal itu atas 6 qaul. Anjing muallamah ni, anjing yang telah diajar, boleh kita suruh dia. Antara yang boleh suruh anjing ni, sebab dia terima pelajaran. Anjing ni dia terima pelajaran. Kalau macam beruk, dia kadang terima pelajaran, kadang dia lawan. Tu mana. Tapi kalau anjing ni, dia memang terima pelajaran. Malah ada sekolah anjing. Ada. Jadi kita boleh suruh dia. Ya, dalam Islam anjing tu memang mughalazah, tapi boleh kita bela dia untuk dijaga rumah. Sebab dia boleh diajar, dan boleh juga membela dia untuk memburu. Untuk dia pergi memburu binatang liar, boleh. Nama anjing tu anjing muallamah. Anjing sekolahnya, anjing. Bukan sekolah biasa, masuk sampai universiti. Mari kita tengok macam mana anjing ni masuk sampai universiti ke tak. Jadi bila disuruh anjing tu untuk memburu, disuruh, dan cukup syarat-syarat, sekejap lagi syarat-syarat tu di bawah ni. Kemudian anjing tu dia pun tangkap. Bila anjing tu tangkap binatang tu dan digigit dan dibawa kepada kita sebab kita suruh, bekas gigitan itu macam mana? Tu bekas gigitan. Katalah dah mati, boleh makan? Boleh makan. Yang kita bahas sekejap lagi. Cuma nak cerita bukan itu, nak cerita bekas gigitan dia tu. Ada 6 pendapat. Pertama, najis yang tiada dimaaf, wajib dibasuh akan dia dengan air tanah. Walaupun binatang tu, kita ambil contoh kancil lah kot. Kancil lah, pergi memburu binatang, kemudian suruh binatang tu, suruh anjing tu pergi, pergi, kemudian dia bawa datang, kancil dah mati. Kita bahas bab tu nanti. Kita nak cerita pasal gigitan dia dulu. Kita pun ambil, boleh makan dia? Boleh. Macam mana dengan tempat gigitan dia? Mesti kena air dia kan? Wajib basuh, tak maaf. Maksudnya basuh dengan air tanah 7 kali, kawasan tu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, memadai dengan membasuh akan dia dengan sekali air. Pendapat dua kata, basuh dengan sekali air aja. Sekali je, air biasa, tak payah air tanah. Pendapat yang ketiga, wajib dihiris kerat akan dia hingga habis bekas yang mengenai akan dia oleh giginya. Kena kerat, kena buang. Pendapat yang keempat, dimaaf daripadanya dan tiada wajib membasuh akan dia. Jadi pendapat yang keempat, dimaaf. Dia najis, tapi maaf, boleh makan. Tapi tetap najis juga, tapi najis yang dimaaf. Bekas gigitan anjing tadi. Yang kelima, bekasnya kerana zahir. Dalil daripada Quran, firman Allah Ta'ala, fakulu mimma amsakna alaikum, yakni ya Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dengan memakan akan barang yang dibunuh oleh anjing. Anjing memburu itu akan binatang yang halal, dan tidak menyuruh ia akan kita dengan membasuh akan bekas gigitannya. Pendapat 5 kata suci terus. Pendapat keempat, najis tapi maaf, tak payah basuh. Tapi kita basuh juga, ada darah-darah, cuma nak beritahu hukum. Pendapat yang kelima kata suci terus. Pendapat yang keenam kata, jika mengenai luka itu pada urat, maka haram dimakan akan dia kerana berjalan darah itu kepada sekalian badan. Dia gigit-gigit, kena urat, tengok kena gigit urat, maka tak boleh makan, bangkai. Terus yang keenam, dan kaul yang muktamad itu kaul yang pertama, iaitu apa yang pertama? Najis tak maaf, basuh dengan air tanah, boleh makan. Boleh makan. Okey, habis. Itu cerita bekas gigitan. Sekarang yang menjadi persoalan kat kita bukan bekas gigitan tu. Menjadi persoalan yang lebih besar, boleh ke makan binatang tu? Itu lagi besar. Boleh ke makan binatang tu? Sebab walaupun kita ajar anjing tu, kita suruh dia pergi memburu, kita pergi tangkap binatang, dia tangkap, dia bawa datang kat kita, dah mati binatang tu, tak sembelih lah maknanya. Boleh makan ke tidak? Yang tadi bahas bukan boleh makan ke tidak, yang tadi bahas bekas dia tu.
Bekas dia tu wajib basuh, pendapat muktamad 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Okey, itu dari segi bekas. Daging dia boleh makan tak? Daging dia boleh makan tak? Mari kita tengok. Dan bermula membunuh oleh anjing atau harimau. Orang dulu bela rimau. Jangan main tu. Saya tengok ada satu, tak tahulah alim ulama mana, pakai jubah, pakai serban. Dia macam tekat gambar lama dah, gambar berapa puluhan, tak tahulah, lama punya gambar. Dia pegang harimau. Saya tengok pun dekat internet gitu je, dekat Facebook orang duduk viral kan, tengok macam rupanya macam ulama lah, pakai serban, pakai apa, pakai ridak, lepas tu kat tepi dia harimau pegang. Hebat. Dia ada tulis lah siapa ulama-ulama tu. Jadi nak cerita ulama dahulu dia harimau pun bela. Sekarang try tengok. Sebab apa tau, bila kita ni takut pada Allah, bila kita takut pada Allah, binatang ataupun makhluk takut pada kita. Bila kita tawakal sungguh-sungguh dekat Allah, makhluk lain dia tak berani kita kalau tawakal sungguh. Cuma kita tak berapa nak bertawakal sangat. Tawakal sebut, tapi tak berapa nak sangat. Okey. Bermula membunuh oleh anjing atau harimau, umpamanya yang dibuat akan dia memburu akan binatang. Maknanya tak semestinya anjing. Kita boleh ajar harimau, boleh latih dia untuk memburu, dan kita boleh latih burung elang untuk memburu kalau kita pandai lah. Dan kita boleh latih gajah, beruang untuk memburu kalau kita mampu, boleh latih. Tapi yang paling mudah dan paling senang terima pelajaran anjing. Tapi tak semestinya anjing, mana-mana pun boleh. Harimau apa? Harimau bintang. Mantap. Dia kejar citah. Jangan dia kejar kita dah. Jadi binatang ni nama binatang muallamah, binatang yang terima pelajaran, binatang yang sekolah ni binatang. Dah dilatih, dan bila dilatih, dia faham sungguh, dia pandai sungguh. Lesen dia lesen penuh, bukan lesen L ke lesen P pun tak boleh lagi. Tak boleh percaya lesen P ni. Dia bukan lesen L lagi lah, tak boleh percaya. Ni lesen penuh. Binatang tadi, bila kita latih dia dan cukup syarat-syarat, kita suruh dia, contohnya kita suruh dia tangkap binatang, harimau yang kita bela tu, kita kata pergi tangkap binatang tu, pergi sana, go. So, ikutlah bahasa kita apa, dia dengar je kita cakap, dia pergi, dia kejar, dia tangkap, dia bawa datang kat kita dalam keadaan dah mati. Contoh, dah mati, boleh makan. Cuma kalau harimau tak adalah timbul istilah nak basuh ke tidak, sebab harimau air liur dia suci. Kalau citah air liur dia suci. Kalau beruang dia cekik dia cekik gitu. Agak macam tu lah. Kalau gajah dia timpa, dia hempak gitu. Mati binatang tu, lepas tu dia ambil dengan belalai dia bawa datang kat kita. Tak kisah. Yang penting binatang muallamah yang kita ajar tadi, dia bawa datang, yang kita suruh kita suruh tangkap binatang tadi, dia bawa datang dalam keadaan mati, dah mati. Adakah boleh makan? Boleh makan. Cuma kalau anjing, ada 6 pendapat tadi. Pendapat yang muktamad, basuh 7 kali kawasan yang dia gigit. Kita baca. Iaitulah sembelihan pada syarak, halal dimakan akan dia jika dapat akan dia sudah mati. Maknanya kita faham sembelih ni, potong leher ni kan, potong ni, itu nama sembelih. Dalam syarak bukan itu aja. Sembelih adalah memutuskan 2 urat, dan sembelih juga adalah binatang pergi gigit, binatang yang muallamah tadi lah, yang kita ajar tadi, pergi gigit, bawa kat kita dan mati, itu namanya sembelih. Dan itu juga gajah yang menghimpap
terpenyek. Kijang terpenyek kena himpap dengan gajah. Dia bawa datang kat kita, keluar tahi lagi, mati. Itulah nama sembelih. Kita kalau sebut sembelih mesti kena pakai pisau. Itu salah satu sembelih. Dan dihimpap. Kalau beruh elang tu apa dia panggil? Dicakap, ambil kuku depan gitu, dia tarik naik tinggi-tinggi, dia lepas, jatuh, bom, mati. Lepas tu dia turun balik, cakar lagi, bukan cakar, apa dia panggil? Tarik, angkat balik, bawa datang dekat kita. Itulah nama sembelih. Jadi sembelih bukan mesti putus dua urat aja. Itu ia juga sembelih. Tapi dengan cara gigit, dengan cara hempap, dengan cara penampar buaya. Ada tak berapa nak bagi penampar buaya? Buaya tu apa? Kita bela. Tapi kita kena suruh, cukup syarat lah. Buaya tu pergi, bawa penampar ke apa ke, beruang ke apa ke, akhir sekali dia bawa binatang tu kat kita dan dah mati. Itulah nama sembelih. Penampar tu lah sembelih, gigit tu lah sembelih, hempap tu lah sembelih, dan sebagainya. Itulah nama sembelih. Okey, dia bawa datang kat kita. Dikatakan sini, iaitulah sembelihan pada syarak. Itulah sembelih. Bukan kerat dua urat saja, bukan. Itu pun sembelih juga. Okey. Halal dimakan akan dia jika dapat akan dia sudah mati, walaupun sampai-sampai tu dah mati, atau harakat mazbuh, Melayu kata nyawa-nyawa ikan, ataupun nyawa-nyawa ikan. Bila nyawa-nyawa ikan boleh makan, tunggu dia mati makan, tak payah sembelih, tak payah sembelih. Sebab itulah nama sembelih. Gigitan, cakaran, hempapan itulah namanya sembelih. Okay? Dan jika walaupun dia nyawa-nyawa ikan, dan jika kita dapat akan dia tiada mati, tiba-tiba lepas kena tu, kena cakar, kena gigit, tak mati juga, bukan nyawa-nyawa ikan, tak mati, atau harakah mustaqirrah, maksudnya kuat lagi lah. Ajak lagi kita bincang macam mana harakah mustaqirrah tu macam mana. Kuat lagi, bukan nyawa ikan. Yang tadi nyawa ikan, ini bukan nyawa ikan, kuat lagi, maka wajib sembelih. Baru wajib sembelih. Sembelih apa? Sembelih dia pakai pisau, baru wajib sembelih. Okey. Jadi binatang muallamah dia mestilah diajar untuk memburu, dan lesen dia lulus, lesen L lepas, lesen P lepas, habis cukup lulus semua. Kemudian apabila dia akan ikut cakap tuannya, kalau tuan dia suruh tangkap, dia pergi tangkap, dan dia akan ikut arahan. Maksud ikut arahan, bila tuan dia kata pergi tangkap, dia bunyi tangkap, dia pergi, dia bawa datang. Okey. Tuan dia kata pergi, dia bawa nak pergi, setengah jalan perempuan dia kata, tuan dia kata stop, berhenti, dia berhenti. Tu maklum. Kalau pergi, tengah jalan dia dah nampak dah binatang tu, tuan dia kata berhenti, dia apa pula makanan ni, itu tak cukup, tu lesen L lagi, belum lagi lesen penuh. Walaupun nak terkam, bila tuan dia kata berhenti, contohlah datang balik sini, come back, cakap orang putih kot. Mesti lah binatang, anjing mesti cakap orang putih, contohnya anjing, come back here, kuku patah balik, padahal dah dekat dah nak gigit, sama ada ayam hutan ke apa ke, tak kisah, dia patah balik, datang balik. Itu adalah binatang muallamah yang boleh diajar. Dia macam hamba lah, senang cerita, hamba, memang hamba lah. Apa kita suruh dia buat, walaupun dah dekat dah, dia tak pakai dia sendiri. Contoh, dia tengok binatang, kita pun nampak binatang tu, kita tak sempat suruh dia lagi, dia dah pergi dah, tak boleh. Dia bawa datang mati, bangkai, tak boleh, sebab kita tak suruh dia. Bila kita suruh dia pergi, kita kata stop, berhenti, dia tak berhenti, dia terus angkat, dapat binatang tu dah bawa datang kita, mati, bangkai. Dia mesti ikut arahan kita. Ikut arahan kita. Okey. Dan jika dia dah buat datang mati, ataupun nyawa-nyawa ikan ni nampak macam kelip sikit, tapi memang macam tak ada apa dah lah, lembek dah, memang dia panggil nyawa ikan lah. Sekejap lagi kita bahas macam mana harakah masbuh nanti. Maka boleh makan, halal makan. Itulah namanya sembelihan dari segi syarak, walaupun tak pakai pisau, walaupun tak ada luka sikit pun. Sebab apa? Sebab binatang yang kita suruh ni bukan jenis gigit,
Binatang ni jenis hempap. Biasanya jenis adalah tajam lah, gigit dengan kuku dia. Kalau macam burung helang tu dia suruh, go, burung helang tu pergi, tangkap, bawa tinggi, lepas tu dia lepas, jatuh. Jatuh, kemudian dia pergi angkat lagi, bawa tangkap kita. Tengok-tengok dah nyawa ikan atau mati terus. Itulah sembelih nama dia. Okey. Tapi kalau masih lagi hayah mustaqirah, dia kuat, masih lagi kuat, bukan nyawa ikan, waktu tu kalau kita biarlah dia mati, kita tengok dia mati, tak bangkai, dia kena sembelih lah sebab dia masih lagi kuat. Okey. Sekejap lagi kita bincang hayah mustaqirah tu. Sekejap lagi kita bincang. Dan sunat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada waktu menyuruh akan anjing memburu. Bila sebut anjing, harimau, yang apa-apalah yang kita suruh tadi. Memburu itu seperti sunat membaca akan dia pada menyembelih. Tiada wajib pada mazhab kita Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i, ketika nak sembelih yang pakai pisau ni, tak wajib bismillah. Sunat bismillahi Allahu akbar ataupun bismillahirrahmanirrahim. Sunat aja, tak wajib. Yang wajib adalah orang tu, yang wajib adalah yang sembelih tu adalah Islam. Kan ada cerita dulu kan, lama dah lah cerita, saya tengok 90-an kot. Dia punya Bangladesh, dia ambil upah sembelih ayam sebab dia dapat cok halal di Lembah Kelang lah. Kilang dapat waktu tu tak pakai mesin lagi. Yang datang mesin tak pakai lagi, pakai seko-seko. Jadi dia Cina. Dia upah Bangladesh lah untuk sembelih supaya nanti orang Melayu datang beli. Memang orang Melayu percayalah dekat dia, malah dia dapat cok halal. Jadi bila sembelih akhir sekali ramai jugalah Bangladesh dia. Akhirnya macam mana tak bayar gaji ke macam mana tak? Setiap kali sembelih dia dengarlah Bangladesh tu baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia dengar gitu. Dah berapa tahun kerja tak bayar gaji, tak silap ke, gaji tak cukup ke macam mana? Akhir sekali mogok, pakat-pakat belah Bangladesh tu. Lepas tu orang kafir Cina ni kata, tak apa, kita boleh sembelih sendiri kita biasa dengar mah. Dia pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu sunat, tak wajib. Yang wajib orang tu Islam. Dia ingat wajib bismillah. Dan kadang-kadang kita sendiri pun ingat wajib bismillah. Kau tadi tak sembelih tak baca bismillah dia siap kata gitu. Bismillah tu sunat. Nak sembelih tak perlu baca apa pun dari segi kewajipan. Putus 2 orang sah dah. Dan orang yang sembelih tu mesti Islam. Orang yang sembelih Islam atau ahli kitab. Sebab ahli kitab tu bahabat lain nanti. Jadi walaupun tak baca bismillah sekalipun, sebab bismillah tu dia kata sunat. Jadi sunat bismillah pada mazhab Syafi'i. Sunat bismillah ketika sembelih. Maka ketika suruh anjing ke binatang tadi untuk pergi tangkap, sunat bismillah dah juga. Tu nak bagi tahu. Okay? Dan wajib pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib. Bila mazhab Hanafi wajib, maka sebagai meraihkan mazhab Hanafi, kita bacalah bismillah. Paling kurang bismillah, ataupun paling yang terbaiknya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Sebab pada mazhab Hanafi, kalau tak baca bismillah bangkai. Jadi kenapa kita nak ambil risiko, sedangkan kita mazhab Syafi'i memang tak payah pun. Tapi bacalah bismillah, meraih kan. Macam ambil uduk lah. Ambil uduk, mazhab Syafi'i janji sapu macam ni kepala tu masa ambil uduk sah dah. Tapi mazhab lain kata tak sah. Jadi meraihkan mazhab lain, ambil lah banyak sikit, basuh 2 tangan, semua. Bukannya rugi air pun, sebagai meraihkan. Tapi kalau macam ni pun sah juga. Samalah. Okay? Dan wajib pada Fatihah di dalam sembahyang. Apa tiba-tiba pula cerita pasal Fatihah ni? Saja dia nak selit. Dan wajib pada Fatihah di dalam sembahyang pada Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i dalam sembahyang wajib Fatihah. Dia saja je nak tiba-tiba selit pasal Fatihah dalam sembahyang. Dan tiada wajib pada mazhab yang 3 tetapi sunat juga. Maksudnya pada mazhab Hanafi baca bismillah ni dekat Fatihah tu kan ada bismillah. Mazhab Hanafi, bismillah tu bukan salah satu daripada ayat Quran daripada Fatihah. Bismillah tu ada kat surah An-Naml. Apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah ayat Quran. Tapi bismillah dekat awal Fatihah, awal Qul a'udzu birabbin nas, awal Baqarah,
Semua tu ada 113 bismillah. Dekat awal surah ada 113. Keseluruhannya bukan ayat Quran yang 113 tu. Yang ayat Quran yang dalam surah tu. Satu je pun. Itu mengikut mazhab Hanafi. Jadi ketika baca Fatihah tak perlu baca bismillah. Pada mazhab Hanafi dia nak bagi tahu tak wajib baca bismillah. Walaupun tak ada kena-mengena dengan sembelih, saja nak selit kat situ. Tapi pada mazhab Syafi'i, bismillah tu salah satu daripada Fatihah. Kalau tak baca tak sah. Kalau tak baca tak sah. Tu je lah. Saya pun tak tahu kenapa dia cerita tiba-tiba pasal semayang. Okay? Cuma dia nak buat perbandingan lah. Mazhab Syafi'i sembelih bismillah tak wajib. Mazhab Hanafi bismillah wajib pada sembelih. Tapi dalam semayang mazhab Syafi'i bismillah wajib. Mazhab Hanafi bismillah tak wajib. Dia macam terbalik. Dia saja nak cerita lah. Macam terbalik. Dalam masalah semayang terbalik dalam masalah sembelih. Tu je. Okay? Masalah. Adakah kita memburu akan binatang seperti rusa dan burung dengan ditikam? Oh, mu'allamah dah habis. Cerita mu'allamah anjing ataupun binatang yang dibela dan diajar untuk memburu habis dah. Tapi dia banyak syarat-syarat lain, kena tengok kitab lain lah. Kitab perburuan. Ini nak cerita pasal bukan pakai anjing, pakai alat pula. Tapi bukan sembelih ni juga. Saya sebut tadi, sembelihan yang dinamakan sembelih yang paling kita tahu putus 2 urat. Yang kedua, sembelih juga binatang yang kita ajar, yang dengar arahan, lesen dah full, cukup syarat, dan bila dia tangkap, dia gigit, dia buat apa semua, itu nama sembelih juga. Ada satu lagi sembelih. Sembelih ada 3. Satu lagi yang dinamakan sembelihan juga, bukan potong kat sini, cocok je kat mana-mana, kat badan ke kat mana-mana, nama sembelih juga. Ni yang ketiga. Ni yang ketiga. Bab hayah mustaqirah tu nanti kita bincang sekejap lagi. Masalah, adakah kita memburu akan binatang? Dia memburu akan binatang seperti rusa, burung. Kita kiaskan ayat lain. Ayat hutan, bukan ayam liar tu. Ayam liar, apa lagi? Seladang, jenis liar-liar tu lah. Kuda liar. Apa lagi ya? Binatang-binatang yang jenis liar tu kan, yang kita nak buru untuk kita makan. Orang pemburu ni tahulah macam-macam. Kijang ke apa kan, kancil dan sebagainya. Satu lagi. Landak kalau liar lah. Memang landak tu. Okey. Maka yang kita panggil binatang liar. Binatang liar kita pergi memburu. Bila sebut memburu bukan sembelih. Okey. Dia kata pakai alat yang dikatakan sini dengan ditikam. Pakai alat tikam. Macamnya pisau, tikam, lembing, sebagainya. Atau anak panah yang tajam. Pisau tajam, lembing tajam, sumpit tajam, anak panah tajam, apa-apa yang tajam lah. Sebab nama tu nama memburu. Tengok binatang, baling ke, panah ke. Okey. Maka mati ia. Lepas balik kita kata Allah mati. Kena kat mana? Kena kat paha dia. Mati. Kalau burung bersama. Panah dia, panah ke apa, benda-benda tajam lah. Balik pisau ke, dia terror main pisau, ambil, piuk, puk, kena, jatuh, oh mati. Contoh, kena bukan kat leher lah, kena tempat lain. Maka mati ia. Halal dimakan akan dia seperti anjing itu. Dia soalan. Maka jawabnya bahkan halal. Sama halal, sama macam tadi. Tadi binatang gigit pun halal, ini kita baling pun halal. Okey? Halal. Dan jika tiada mati ia, maka wajib disembelih akan dia. Sama macam tadi lah. Jika kita buat itu, tiba-tiba tengok kuat lagi binatang ni, kijang ni kuat lagi ni, walaupun kita dah cocok dia, baling dengan lembing dan sebagainya, panah ke apa sebagainya, maka waktu tu hayah mustaqirah, dia kuat, bukan nyawa-nyawa ikan, maka wajib sembelih. Tapi kalau nyawa-nyawa ikan, boleh makan terus. Tapi ataupun kalau mati terus, boleh makan, walaupun tak potong kat sini. Panahan tadi, cocokkan, balingan tajam tadi, itu namanya sembelih. Ada 3 jenis sembelih lah. Okay? Tapi dengan syarat dia adalah
binatang tu mesti liar. Kalau binatang jinak tak boleh. Binatang tu mesti liar. Binatang jinak dia wajib putuskan dua, iaitu hulqum dengan mari'un, dua urat. Hulqum dengan mari, saluran menapas dengan saluran makan, wajib dua. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain wajib putus 4 urat, kalau tidak bangkai. Mazhab Syafi'i 2 je. Mazhab lain, mazhab Maliki 4 urat, termasuk 2 urat darah tepi ni. Mazhab Syafi'i tak putus urat darah pun tak apa, cuma tak sedap daging tu. Dan biasa kita macam ni habis putus lah semua. Cuma mazhab Maliki tak putus 2 lagi kat tepi ni, urat darah dia panggil bangkai. Mazhab Syafi'i tak putus 2 urat darah, no problem. Yang penting urat mari dengan urat hulqum ataupun saluran makan dengan saluran bernafas dia, itu mesti putus. Okay. Itu kalau binatang tu binatang jinak. Kalau binatang tu binatang liar, maka binatang liar boleh buat 2 cara. Yang pertama, suruh binatang tadi, anjing muallamah ke binatang, maka gigitan dia itulah sembelih. Ataupun sebab binatang tu binatang liar, kita pakai sesuatu yang tajam, tak kena kat mana-mana pun tak kisahlah, kena mati, maka itulah namanya sembelih. Okay. Apa maksud binatang liar? Maksud binatang liar tu binatang yang garang, nak letak pisau dekat leher dia tak boleh, sebab dia garang. Dia nama dia. Ataupun dia boleh kalau nak tangkap dia, tapi memerlukan usaha yang besar. Satu kampung kena 15 orang baru boleh tangkap dia. Itu kira liar lah tu. Tapi kalau guna 15 orang boleh tangkap dan boleh pegang. Tapi kalau 2-3 orang tak boleh, sebab liar sangat. Itu namanya liar lah tu. Walaupun maka tak perlu cara 15 orang. Bila sebut liar, sembelih dia dengan cara baling aja, benda tajam, kena kat mana-mana dia. Dia mati, boleh makan. Okey. Samalah kalau baling tu mati, kalau baling-baling rebah tak mati, tengok hayah mustaqirah, wajib sembelih. Macam tadi lah. Okey. Okey. Jadi binatang tu namanya binatang liar. Kadang-kadang binatang tu liar tapi bela jadi jinak, maka dia binatang jinak. Contohnya rusa liar tapi dia bela jadi jinak, maka nak sembelih dia wajib putuskan 2 urat, tak boleh main cocok-cocok gitu. Tapi dia ni kijang, dia ni binatang liar, memang binatang liar tapi dah dijinakkan, maka wajib putuskan 2 urat, tak boleh main. Ataupun mungkin ayam tu jinak, tapi bila dia tengok kawan dia lepas seekor mati, seekor lepas hari-hari ni, dia dah tahu lepas ni aku ni. Bila tuan dia tengok je, dia terus jadi liar. Walaupun mungkin esok jinak balik, ketika dia liar tu tak boleh tangkap dah. Waktu tu boleh cocok je, baling aje. Itu pun kalau kena. Cuma nak beritahu, binatang liar tu bukan mestinya spesies tu liar. Walaupun spesies dia tak liar, tiba-tiba jadi liar. Lembu tak liar, tiba-tiba naik minyak, maka dinamakan liar, maka dia sebut liar, boleh cocok. Ataupun binatang tu jenis liar, tiba-tiba jadi jinak. Kancil mari gosok kepala, macam nak masuk periuk aku je ni, dia jadi jinak, maka wajib sembelih. Walaupun kancil tu sebenarnya dia liar, patutnya boleh cocok, tapi tiba-tiba jinak, maka wajib putus 2 urat. Potonglah sembelih lah, istilah kita ni, kena putus 2 urat. Itu maksud. Jadi bila binatang tu liar, maka untuk sah guna alat yang kata cocok dia je tadi tu, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, memang niat nak sembelih dia, niat nak bunuh dia lah, nak bunuh atau nak sembelih lah, kita istilah nak bunuh lah. Masa baling tombak yang tajam tadi tu, baling pisau ke apa-apa yang tajam tadi, panah ke yang tajam, memang niat nak bunuh. Satu. Kalau bukan niat nak bunuh, nak test panah, tiba-tiba kita test kat pokok, tiba-tiba kena tepi, pok, kena Allah, kena apa, ayutan, kena apa, kancil, kena kijang, wah rezeki, tak, bangkai. Sebab dia niat bukan nak bunuh, niat nak test panah. Itu syarat dia. Syarat dia mesti niat nak membunuh binatang itu. Binatang tu mesti liar, mesti tak boleh dikontrol binatang tu. Ataupun mungkin
Dia pegang pisau, pegang benda tajam, tiba-tiba terjatuh. Datang binatang apa dia, pop, kena. Kena leher, putus dua orang. Tak boleh juga. Tak boleh, tak kira. Ataupun mungkin binatang tu dia gatal, kita letak pisau kat situ, dia gatal, dia pergi gosok. Tak boleh juga makan bangkai. Syarat dia mesti dengan niat untuk membunuh. Binatang liar ni, binatang liar. Syarat yang kedua, dan boleh juga boleh juga suruh binatang tadi lah, binatang tu pergi, boleh juga binatang suruhan. Ataupun dan boleh juga niat, kalau contoh macam burung, banyak burung, niat nak bunuh sekelompok. Aku nak bunuh ada 20 ekor. Mana-mana satu lah. Kena 2 ekor, dua-dua boleh. Dia bukan mesti seekor tu, tidak. Kalau berkumpulan boleh niat semua. Kena yang mana mati boleh makan. Sebab liar kan. Yang kedua, alat tu mesti tajam. Macam pisau, kapak, tajam lah, tombak, jarum. Kalau alat tu tak tajam, tumpul tak boleh. Mesti akan timbul macam mana pistol, senapang kan. Sekejap lagi bawah dia cerita tu. Dia mesti tajam. Bila sebut tajam, mesti tajam macam pisau. Tajam sama ada tajam macam pisau, kapak sebagainya, ataupun tajam tu tajam macam jarum, tombak, boleh. Janji tajam. Okey. Apa dia? Bat? Tak dengar. Lastik, batu tumpul. Jadi itu kejap lagi. Yang tumpul kejap lagi. Ni yang tajam dulu. Tajam. Yang penting tajam, besi tajam, jalan boleh. Janji tajam. Leher dia mati lah, tak boleh lah kalau gantung gitu kan. Kalau jerut tu tak boleh lah kalau jerut. Dia mesti tajam. Kalau binatang tu liar, ingat, binatang yang tak liar mesti putus 2 urat. Binatang yang liar boleh pakai anjing, pakai binatang untuk sembelih, walaupun tak kena kat sini pun boleh makan, ataupun pakai benda tajam. Dan benda tajam tadi dibalik dengan niat untuk membunuh. Tu syaratnya. Sebab tu kalau lembu masuk telaga, ini kisah benar, kat petani jadi. Dia masuk telaga, waktu korban lah, punggung dia ke atas, kepala dia ke bawah. Dia punya kepala tu memang ujung-ujung nak kena air tu, sebab dia lekat. Dia macam lekat kan, sebab dia besar. Masuk gitu. Dia punya hidung tu dia angkat, nak apa-apa, masuk, blok balik. Lepas tu, bunyi macam speaker. Memang speaker. Satu kampung bunyi. Tengok, tak lama ni. Ini setengah jam lagi mati ni. Masa dia nak nafas, dia tarik dia punya ni untuk nafas. Lepas tu dia penat, jatuhkan balik, betul-betul kena air, sikit je kena hidung ni. Betul bunyi blok. Lepas tu satu kampung bunyi. Speaker. Lepas tu macam mana? Tok Guru ambil macam tombak tajam tu, cocok punggung dia lah, mati. Boleh makan. Tembak kejap lagi. Tembak bawah tu sikit lagi. Itu yang tumpul, tembak. Okey. Jadi syarat binatang liar nak main baling-baling ni, nak main panah-panah ni, syarat yang pertama dengan niat nak membunuh, bukan niat membunuh atau niat nak sembelih. Yang kedua, mesti alat tu tajam. Okey, 2 syarat. Masuk pula yang tumpul. Dan jika memburu dengan senapang, maka tiada halal kerana matinya itu dengan berat peluru atau kacang-kacang jua, iaitu jadi bangkai. Kalau pakai objek tumpul, dia pakai yang tumpul, tembak pakai peluru, mati, atau nyawa-nyawa ikan, maka mati tadi yang pertama dengan tujahan yang kuat, bullet yang tumpul, dia bukan tajam, maka bangkai. Tak boleh bangkai. Jadi kalaulah senapang bangkai, maka kiaskanlah, ketuk kepala dia, ambil apa-apa, baling, kena kepala, pening, mati, tak boleh makan. Sebab bukan tajam. Apa lagi? Lastik tak boleh, sebab bukan tajam, tak tajam. Dia mesti tajam. Tak boleh.
Tak boleh. Tapi ada cara nak boleh. Sekejap lagi, sabar dulu. Jadi boleh mudah-mudah kata pakai senapang, kalau lepas tembak mati bangkai. Tapi sebenarnya nak sembelih pun ada syarat. Kat bawah ada syarat dia. Tapi macam mana pun, kalau pakai sniper boleh. Siapa pernah tengok sniper? Oh, dia punya peluru tajam oh. Pakai sniper boleh. Sebab peluru dia tajam. Boleh masuk, pup, mati, boleh. Sebab tajam. Tapi kalau pistol biasa, lebih lagi apa yang penabur tu, memang tumpul. Mati, binatang tu mati, tak boleh makan. Senapang angin tajam. Senapang? Angin. Tajam? Tajam. Apa benda yang depan tu? Peluru tajam. Peluru dia tajam? Tajam sungguh? Tajam macam pisau? Atau tajam macam jarum atau tajam macam tombak macam tu? Boleh? Boleh? Dia tak kira nama apa-apa, dia kira yang penting tajam. Yang penting tajam. Kalau ambil macam tu, letak kita balik kat sini, pump, dia terpecah. Kata-katalah kita ambil dia punya muncul tu tajam. Senang cerita, kalau tajam boleh. Macam paku. Kalau paku lagi boleh. Macam paku lagi boleh. Sebab tajam. Dia mesti tajam. Okey. Jadi dekat Malaysia ni yang saya tahulah, yang lesen menembak, yang ada lesen ni, lesen menembak ni semuanya yang peluru bulat, peluru tumpul. Mana ada peluru tajam? Itu jarang-jarang sniper. Pendek kata, siapa yang buru kat Malaysia ni pakai senapang tak boleh makan. Ini cerita kalau tembak mati Kalau tembak hidup nanti dulu. Tembak sabar dulu yang tu. Ni tembak mati ataupun tembak nyawa ikan. Tak boleh makan, bangkai. Kalau ada pernah jadi juga lembu untuk kenduri tiba-tiba liar, maka bolehlah pakai tajam kan tadi kan, boleh kalau sebab dia jadi liar. Dia tengok kenduri tu macam tak boleh nak pegang, memang tak boleh. Maka dia panggil binatang liar walaupun asalnya jinak, binatang liar. Maka bolehlah nak bunuh dia walaupun tanpa sembelih, tanpa kerat ni. Bolehlah. Maka tapi semua orang tak berani nak pakai alat sebab memang kena sepak dengan dia. Mari dekat kena sepak dengan dia. Sampai kan dia punya ni tercabut berdarah. Kan dia ikat tu, dia merontoh, cabut. Bukan cabut hidung, cabut ni dia punya apa benda tu. Tali tu cabut. Pergi dia jalan macam tu, dia punya. Macam tu. Siapa datang memang kena sepak. Siapa nak melambung je dekat. Jadi macam mana seorang ni ada senapang? Dia pergi ambil bismillah, silap baca bismillah lah. Sebab dia ingat bismillah tu wajib. Bismillahirrahmanirrahim, pum, kepala mati. Buat kenduri, pakat-pakat makan, bangkai. Mantap, kari bangkai. Tak boleh. Ambil apa? Ambil panah macam tadi lah. Kalau sumpit, ambil sumpit, panggil orang asli. Dan tajam. Ataupun apa-apalah yang penting tajam. Yang penting tajam. Baling pisau ke apa ke? Tapi baling pisau setakat kulit dia tebal, tak jadi apa. Tak tahu lari. Buatlah macam mana pun. Yang penabur tu dia tembak gitu kan, tengok wah dapat ayam, bangkai. Sebab matilah, ini cerita mati. Okey. Dan jika dapat akan dia lagi kuat belum sampai ia kepada harakah mazbuh, maka disembelih akan dia niscaya halal. Yang tadi sama ada binatang yang diajar tadi, pergi tangkap binatang yang kita suruh bawa datang kat kita, tiba-tiba kuat lagi, dia panggil harakah ataupun dipanggil hayah mustaqirrah. Kuat lagi lah, bukan nyawa ikan. Itu satu. Binatang pergi gigit binatang, bawa datang kat kita, tengok lagi kuat lagi. Satu. Ataupun kita baling tadi tu. Baling yang tajam, tiba-tiba dia tumbang tapi kuat lagi. Cuma tumbang aja. Okey, dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tembak dulu, pakai tumpul tak kisah. Tembak, dia tumbang tapi kuat lagi. Tembak tu tak kisah tajam atau tidak. Yang penting lepas dia tumbang kuat lagi. Istilah dia panggil hayah mustaqirrah. Binatang pun hukum sama, binatang pergi tangkap, bawa datang, hayah mustaqirrah, tak boleh makan. Dia kena sembelih, wajib sembelih. Sebab dia masih kuat. Ataupun tembak apa-apa tadi, pergi tengok, kuat lagi, sembelih, baru boleh makan. Ataupun dia tembak dengan yang tajam, tumbang, kuat lagi,
wajib sembelih juga. Wajib sembelih. Wajib sembelih walaupun pakai yang tajam. Yang kata tajam tadi, jika tembak ataupun tiup ataupun baling, dia mati terus ataupun nyawa ikan, itu yang tak perlu sembelih. Tapi kalau hayah mustaqirrah, wajib sembelih. Wajib sembelih sebab dia kuat lagi. Ni saya halal. Jadi bagi orang yang pakai senapang yang tumpul ni, semua ni pakai pistol tumpul, senapang tumpul, penabur tadi, dia cuma perlu tembak untuk melumpuhkan sahaja, bukan tembak mati. Kalau tembak mati ataupun nyawa ikan, bangkai. Tapi kalau untuk melumpuhkan, biasa kat kaki lah. Lepas pada tu masih lagi hayah mustaqirrah, sembelih, boleh makan. Jadi yang ada senapang tu jangan tembak direct, tembak kaki. Kalau tidak, bangkai. Tersilap sikit, boom, mati ataupun nyawa ikan. Tak payah nak buat contoh-contoh sembelih konon sembelih, bangkai. Macam mana yang dinamakan hayah mustaqirrah ni? Apa indikator dia, tanda hayah mustaqirrah? Tanda dia adalah menggelupur, menendang-nendang. Kalau kita angkat kaki dia, kalau ayam kita angkat kepak dia, sayap dia pun kalau angkat, tu dah game over tu, angkat. Game over. Habis dah tu. Angkat kaki, kijang ke apa, lepas, jatuh balik. Angkat, jatuh balik. Tu tahulah tu. Tu dah dipanggil nyawa ikan. Dia tak ada hayah mustaqirrah, dia hayah masbuhah. Kalau macam tu, tengok tadi cocok tadi dengan yang tajam ke tumpul? Tumpul, bangkai. Tajam, boleh makan. Yang binatang tadi, suruh dia tak? Suruh binatang, dia bawa datang, nyawa ikan, boleh makan. Mati, boleh makan. Kuat lagi, wajib sembelih. Macam tadi. Sumpit pun boleh. Sumpit, saya tanya orang asli, dia ada dua jenis. Sumpit yang biasa pun boleh. Tapi biasanya sumpit yang biasa ni tak boleh menumbangkan binatang. Dia beracun. Bila dia sapu racun, pup, dia sumpit, menyebabkan lumpuh. Lepas tu wajib dia sembelih. Sebab dia cuma melumpuhkan aja, maka wajib sembelih. Tapi kalau setakat sumpit biasa, tak rasa gatal gitu. Lagi dia. Sebab apa? Sebab sumpit, alah, besar mana jarum. Cuma kalau katalah dengan sumpit, dia jatuh juga. Boleh lah. Boleh. Dan kalau sumpit, dia jatuh dan hayah mustaqirrah, kuat, wajib sembelih. Sumpit, jatuh dan hayah masbuhah, nyawa ikan atau mati terus, boleh makan. Macam tadi lah, sama macam tadi. Okey. Jadi hayah masbuhah, bila ditarik kepak ayam dia jatuh, bila angkat kaki lembu dia jatuh, dia panggil hayah masbuhah, nyawa ikan. Sembelih waktu tu tak sah dah. Tak sah dah. Sembelih waktu tu tak boleh makan, bangkai. Kecuali tadi lah, pakai yang tajam tadi, boleh makan lah. Binatang tadi, boleh makan lah. Tapi hayah mustaqirrah, darahnya terpancut keluar, dia kuat lagi, nampak kuat lagi, ataupun bunyi, bunyi, itu menandakan kuat. Tapi kalau macam tak ada apa-apa berlaku, sembelih ke tak sembelih dia gitu aja, nyawa ikan tu, maka bangkai, tak boleh. Kalau pakai peluru tumpul lah, tajam, okey. Dan jika disembelih akan dia pada waktu harakah masbuh, hendak mati atau di dalam kelupur, maka tiada halal kerana jadi bangkai akhirnya. Tiada kebilangan sembelih itu pada syarak, maka jaga olehmu. Bila dah sampai hayah masbuhah, nyawa ikan, baru sembelih. Kambing kena langgar kereta, nampak dia bergerak sikit-sikit, kelip, hidung berdarah, mulut berdarah, ambil pisau, sembelih, boleh makan, buat kenduri, pakat-pakat makan bangkai. Tak boleh. Sebab dia dah nyawa ikan. Senang angkat kaki dia, jangan angkat kaki. Angkat kaki. Itu wrestling. Kalau dia kuat lagi, ataupun masa sembelih, bersembur darah, antara mengatakan ianya sah sembelihan, ataupun berbunyi, tak bergerak dah, tapi bunyi, boleh lah, maksudnya sembelih waktu tu boleh. Hayah masbuhah, darah tak bersembur, suara tak ada, kaki dia pun angkat pun jatuh balik, maka dia kata kat sini, kalau sembelih juga waktu tu, maka bangkai. Yang ada kes baru ni kan,
Sah-sah dah kalau kita tengok. Tak tahulah, tapi kalau kita tengok, kalau nak sekali lalu memang bangkai. Cuma boleh jadi dia kata video tu tak ada bunyi. Contoh dia kata ada bunyi, oh korang tak dengar, maka boleh lah. Tak tahulah, tapi sekali lalu bangkai lah tu. Mana dah tahu, dia kata lepas sembelih video tu pendek aja, lepas tu dia mengelupur, mana boleh lah. Sebab kita nak sangka baik juga. Tapi kalau sekali tengok tu, bila dia sembelih kan, yang viral tu, itu dia sembelih sebab apa? Dia pergi jerut. Apa benda buat kerja itu? Jerut macam tu dah. Lepas tu lembu tu duduk gitu, lepas tu dah mati dah tu. Lepas tu barulah nak baca nama lah, apalah. Lepas tu dia pergi sembelih. Dia tahu dah mati dah tu. Lepas tu Bangladesh dia buat gerak-gerak kaki, konon-konon gerak tu. Tak. Darah pun tak terpancut. Suara pun tak dengar. Tak ada apa-apa pun. Maka bangkai. 4,500 tanam. 4,500 tau. Siapa kena ganti? Yang sebelah tu. Yang sebelah kena ganti. Saya pernah cerita dulu kan. Tok guru dulu lama lah, tahun 90 berapa lah, 90-an. Bila orang kata, tolong sembelih lembu lah, sembelih korban. Masa tu raya ketiga macam tu. Saya ada kat sana masa tu. Tok kata kejap. Sementar. Kejap. Boleh sekejap. Dia masuk rumah lama, dekat setengah jam. Dia orang ni risau dah. Jadi ke tak jadi? Kita nak murid boleh lah naik rumah. Kita naik, ketuk-ketuk, naik. Rupanya dia sibuk cari bawah bantal, bawah katil. Bukan. Barang ada. Cari apa? Duit. Sebab dia tanya dulu, besar mana lembu tu? Besar, dia kata lah, berapa harga? 2,800 waktu tu lah. 2,800. Sementar. Boleh. Dia masuk, cari duit 2,800. Tu orang dulu, jaganya dia. Lepas tu dia bubuh kat kilah ni, jumpa duit akhir sekali dalam tim Milo. Orang dulu, dia masuk dia kilah. Dia pergi sembelih. Dia kata sembelih aja jadi masalah. Nah, pitih, ganti terus. Jaganya orang dulu. Orang sekarang, tukar sembelih sekarang, kalau dia tahulah tanggungjawab tu, malah sembelih. Malah aku sembelih. Dah lah free, tak bayar. Kalau bayar pun 30 ya. Dah lah risiko dia tinggi. Mana tahu, sembelih. Nampak macam putus. Masa nak lapah tu, tengok ada dekat biasanya saluran makan dia tu. Halu besar benang, halu pada benang lagi, tak putus. Jangan buat dengan tangan, jangan buat gitu. Pakai. Siapa yang kena tu? Tukar sembelih. Tapi tukar sembelih sekarang tak tahulah, ni cerita dulu. Dia cari duit sebab jadi apa-apa terus. Ini dah tahu mati dah. Habis kalau aku nak kena ganti, itu dah sembelih. Itulah kita faham, penutupnya adalah kita faham, tengok tadi anjing muallamah, anjing yang diajar. Anjing yang diajar sampai alim. Istilah alim. Sebab apa? Cukup syarat. Anjing tu diajar supaya menangkap, gigit, sebagian bawa datang, kalau suruh stop dia stop, bila suruh dia pergi, tak suruh dia tak pergi. Anjing yang diajar sampai alim, bila dia bawa datang binatang tu dekat kita, sah untuk kita makan buruan dia. Jadi sembelihan sah untuk kita makan buruan dia. Tetapi manusia berakal tapi tak mengaji, jahil, tak sah dimakan sembelihannya kerana kejahilannya. Baik anjing mu'allamah lagi alim. Anjing diajar sehingga alim pun sah sembelihan. Manusia yang ada akal tak belajar hukum hakam, berani dia masalah sembelih dengan mandi jenazah. Dua ni berani jalan lah. Dua ni berani, dia akan jadi orang yang terkenal di kampung itu kerana memandikan jenazah atau menyembelih. Tapi untuk memandikan jenazah dan menyembelih bukan semata-mata berani. Salah satunya berani, tapi bukan semata-mata. Dia ada hukum hakam dia. Hukum hakam tu yang kena mengaji. Berani dah bagus dah. Sebab kalau menakut tak boleh mandi jenazah dengan sembelih. Tengok darah sikit, luka sikit pun dah pening dah. Tiba nak tengok ni, tumbang. Tapi dengan berani semata-mata, dia kena mengaji. Habis. Wallahu alam. Ya. Oh, lembu tak lagi. Ini naya kerja ni. Lepas sembelih dia bangun lari
Macam mana? Lepas sembelih-sembelih dia bangun lagi. Gagah lagi lah. Dia gini. Mazhab Syafi'i yang wajib putus 2 orang. Bukan mati. Dia bukan mati. Janji putus 2 orang boleh makan walaupun dia tak mati. Atau macam ni lah, kelakar lah bunyi dia gini. Dia putus 2 orang, lepas tu dia lari, datang lori langgar, lagi tengah jalan, bom, mati. Dia mati kerana dia langgar, tapi sebelum tu dah putus 2 orang. Boleh makan? Boleh mazhab Syafi'i. Walaupun dia mati, dia lari masuk sungai, lemas, dia mati kerana lemas, tapi sebelum lemas tu putus 2 orang, boleh makan. Tu mazhab Syafi'i. Bukannya mesti dia mati kerana sembelihan, tidak. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan mati kerana sembelihan, tidak. Mazhab Syafi'i mensyaratkan dua urat putus boleh makan. Habis tak mati-mati, ambil tukul, atas kepala biar pecah. Payah bila nak tunggu dia. Dah 6 jam dah. Minum-minum keluar ni. Minum-minum keluar ni. Kebau. Ni pun kisah benar juga. Kebau. Dengan syarat putus. Dia lari, biar dia lari ikut aja dia. Dengan syarat putus 2 urat. Kalau tak putus, kena sembelih sekali lagi. Kalau katalah 1/2 aja putus. Masih lagi hayah mustaqirah, lagi sejam. Kejar, boleh makan, boleh. Kan tak boleh sembelih 2 kali. Itu kena masuk kelas sembelihan. Tak faham lagi tu maksud sembelih 2 kali tu apa maksud. Memang tak boleh sembelih 2 kali, tapi itu bukan maksud dia. Lepas sejam pergi jumpa dia, sehat lagi. Tengah makan rumput. Makan-makan keluar kot ni, makan-makan keluar kot ni. Minum air keluar kot ni. Tombangkan dia, sembelih sekali lagi. Putuskan 2 urat. Dah putus 2 urat. Gagah lagi, kejar lagi. Masa tu boleh nak tembak ke, nak pukul ke, nak buat apa ke, nak pedang, nak apa ke boleh lah. Sebab yang penting putus 2 urat. Cuma kalau dia mati bukan kerana sembelihan, daging tak sedap, itu aja. Dia hendaklah mati kerana sembelihan. Tapi syarat untuk sah bukan mati kerana sembelihan. Mati terjun gaul. Setelah diputuskan 2 urat boleh makan. Walaupun dia mati, kan dulu ada kes dulu, ayam dia sembelih, putus 2 urat, dia baling dalam air panas. Bila baling dalam air panas, ayam tu mati dia kata kerana lemas. Maka bangkai. Ayam tu tak sedap, ya. Sebab dia mati sebab lemas. Tapi dah putus 2 urat baru masuk, lemah-lemah lah, boleh makan. Sebab syarat putus 2 urat. Jadi kalau yang hidup tadi, dia bangun balik, pastikan putus tak 2 urat? Putus. Buatlah apa-apa, tolak ke apa ke. Kalau rajin tunggu. Saya pernah tengok itik sekati, seminggu baru mati. Rasa aku dah tak lalu dah nak makan dah. Tak lalu sungguh nak makan itik sekati. Lepas sembelih tu kita kesian, nak pukul, nak katok, boleh ambil batu-batu katok, boleh katok kepala dia, boleh makan. Tapi dia kokok pula. Macam mana bunyi itik? Bunyi itik. Tunggu. Akhir sekali seminggu. Seorang pun tak makan. Cuma boleh makan, boleh. Siapa suruh tunggu? Lepas tu masuk jiru air panas ke apa ke. Takkan nak tunggu kan? Jangan penting sebab putus 2 urat. Putus terus boleh juga. Lepas dah putus 2 urat, memang tak putus, terus putus semua. Boleh juga. Kalau putus gitu, kalau ikut depan, putus kat ni ikut depan, macam ni, maka makruh dan boleh makan. Kalau tetap kat ni, putus. Tapi tetap kat belakang putus, boleh makan haram. Boleh makan hukum haram, tetap kat tu. Sebab dia menerima kesakitan yang tak patut dia terima. Kalau kau ni sembelih ni sampai putus, memang sembelih kau ni sakit-sakit macam tu je lah. Cuma terlebih sampai putus kepala. Tapi kalau kau ni, dia sakit dulu baru kena urat, jadi dia menerima kesakitan yang tak patut dia terima, maka hukumnya haram. Tapi boleh makan. Kalau putus terus, pakai pedang lah, samurai. Wallahu a'lam. Dalam bab sembelihan ni, ada satu kitab. Saya sempatlah mutalaah tadi. Salah satu kitab yang membicarakan tentang penyembelihan ni, cara berburu, cara anjing mu'allamah, cara sembelih. Bukan cara,
hukum. Cara pengalaman, tanya orang-orang tua tu pengalaman, cara. Ini hukum hakam. Menarik lah. Tebal ke? Kita tak tebal ni. Cerita pasal buku je. Allah alam, cukup dulu. Sambung dekat. Dan disucikan akan najis mukhaffafah itu dengan dipercik akan air atasnya sekali. Wallahu alam. Tasbih kafarah dan suratuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.